This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah sihat. Baik Ustaz, silakan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam karimul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana telah mengingati, telah melihat dan menyaksi kita dalam ilmu dia, telah mengetahui tentang kita, dan hanya kerana Tuhan itu bersifat dengan sifat pemurah dan mengasihani, maka dengan sifat itu dan dengan ingatan yang sangat kuat dan dengan pengenalan yang sangat sempurna, maka dia zahirkanlah diri kita bagi ada, bagi nampak diri kita ni, no? Tapi daripada dia bukan kita, tapi kita ni bukan dia. Kita no. Jangan mengaji sampai lupa kata kita ni bukan kita ni, sampai kita lupa kata kita ni bukannya Tuhan. Kita ni kebesaran Tuhan saja. Janganlah mengaji sampai otak jadi merepek mengaku Tuhan. No. Saya tak bercampur tangan dan tak sekongkol dengan orang yang suka merepek macam ni. No. Saya tak pernah ajak kita jadi Tuhan. Tinggi mana mengaji pun kita bukan Tuhan. Ingat baik-baik. Tinggi mana kita duduk ilmu ni, kenal lagu mana pun, kita bukan Tuhan. Nah, pasal apa kita bukan Tuhan? Pasal kita wujud berbentuk. Kalau Tuhan dia wujud tak ada bentuk. Kena ingat yang tu. Walaupun kita ni menyelami dalam sungguh ilmu kita, tetap kita bukan Tuhan. Boleh duduk layak ni sampai tak mau keluar layak, sampai tubuh sisik, kita bukan Tuhan. Duduk atas angin ni sampai tak mendarat dah, terapung mati, kita bukan Tuhan lagi. No. Kita boleh kuasai alam jin, kita boleh kuasai alam malaikat, kita boleh kuasai alam kosmos yang nyata ni, kita tetap bukan Tuhan. Pasal apa kita bukan Tuhan? Cuba beritahu pasal apa kita bukan Tuhan? Pasal kita nak kena binasa. Tuhan tak binasa. Mengaji tinggi mana pun kita nak jumpa pengakhiran bagi tubuh. Walaupun roh tak jumpa pengakhiran,
tapi tubuh kita bertemu pengakhiran. Kalau begitu kita ada akhir bagi tubuh, maka kita bukan Tuhan. Siapa-siapa yang duk rasa bila mengaji ilmu ni dia Tuhan, saya cuci tangan tau. Saya tak terlibat dengan orang yang orang yang berpendapat seperti ini. Kalaulah manusia boleh jadi Tuhan, Rasulullah tu Tuhan lama dah. Pasal dia lebih dekat dengan Allah Ta'ala daripada yang lain. Tapi dia tetap hamba. Dia tetap manusia. So, jangan pandai-pandai nak jadi Tuhan. No. Siapa yang teringin nak jadi Tuhan, main sparring dengan saya dulu. Menang sparring dengan saya, pergi lah jadi Tuhan ke kepala mana apa nak jadi, pergi jadi. Tapi main sparring dengan saya dulu. Jangan duk sembang pula kata, kalau lagu tu kita lah Tuhan. Tuan-tuan tak reti jangan duk cakap. Cakap benda tak reti sudah. Jangan nak tunjuk kita pandai. Kalau kita ni tak pandai, jangan tunjuk pandai. No? Tinggi mana ilmu kita, kita adalah muhaddath. Kita bukan qadim. Hebat mana pun kita muhaddath, kita bukan qadim. Muhaddath ni yang berubah-ubah. Qadim tak berubah. Kena ingat tau, qadim tak berubah. Kita berubah. Jangan kita buat tak faham tu. Inilah Tuhan, itulah Tuhan. Tuhan apa? Pakai spek mata No? Saya pesan sekali lagi, tuan-tuan nak memukat, tuan-tuan memukatlah di laut. Jangan duk memukat dengan Tuhan. Sehari kita jumpa neraka jahanam. Tuan-tuan hebat nak sparring, pergi sparring sesama manusia. Jangan sparring dengan Tuhan. Sebab Tuhan bukan barang sparring lah. Sekali lagi dia gantung macam malaikat Harut Marut. Dia letak kaki atas, dia bubuh kepala di bawah, baru kita ada akal. Jangan sampai Tuhan buat kita macam tu. Dia buat dah dekat malaikat Harut Marut. Pasal apa? Nak challenge. No? Okey. Pasal macam-macam Okey. mengaji. Dalam mengaku Tuhan. No? Biar Sami sudahlah kata dia Tuhan. Biar Sami Hindu kata dia Tuhan. Sami Buddha kata dia Tuhan. Kita takkan Tuhan kot. Makan cabai Melaka, cabai hidup, cabai jeruk, cai jeruk mau makan Tuhan. Okey. Mai kita tengok. Betul right, Ustaz. Betul right. Ya. Tuan-tuan duk bersembang kita Tuhan dekat luar. Sehari dia bagi makan nasi kawai. Jangan duk buat bersembang kat luar. Nak bersembang juga, ketagih juga nak jadi Tuhan, cari ahli. Ahli yang boleh sparring. Jangan cari ahli yang suka merepek. Tak kira tuan-tuan merepek tak. Ahli yang boleh sparring sampai kita tak boleh menang dia. Cari ahli tu sembang. Kalau dah nak jadi Tuhan sangat. No. Surat berapa ni? Muka surat 24 sama juga sampai yang kamu akan dihampiri oleh Allah. Kamu akan dihampiri oleh Allah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syarah yang keempat. No? Penggan kedua ujung bawah tu. Muka surat 24. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kata dia, kamu akan dihampiri oleh Allah dan tidak jauh lagi. No? Tengok Syekh ni abang. Kamu akan dihampiri oleh Allah. Bukan kamu Allah. Dengar Syekh ni abang. Tengok Syekh ni kata apa? Kamu akan dihampiri Tuhan. Bukan kamu Tuhan. Kamu akan dihampiri oleh Allah dan tidak lagi jauh. Maksudnya, Allah Ta'ala bagi kita sedar kata dia sangat dekat dengan kita.
Macam mana kesedaran tu boleh ada? Buka surah ayat 17. Surah apa ni? 12. Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Tuan-tuan buka surah Al-Mu'minun ayat 17. Tuan-tuan tengok macam mana kita boleh hampir dengan Tuhan melalui apa? Tuan-tuan tengoklah surah Al-Mu'minun tu ayat 17. Cuba baca seorang. App ada Quran kan? Ada Quran tafsir app kan? Ada. Buka baca Al-Mu'minun ayat 17. Surah Al-Mu'minun. Okey. Maksud dia Ustaz nah? Ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud dia, dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan 7 jalan di atas kamu dan kami pula tidak lalai daripada makhluk-makhluk kami. Tu. Nak hampir dengan Tuhan, nak share. Abdul Qadir Jilani kata melalui 7 jalan tu lah. Jalan mana? Mai, tanya Ustaz. Muhammad Shinas. Terus hilang. Tinggal di mana api? Ya, Ustaz. Dia tak, saya ada tak. Okey. Tak usah. Tak usah. Cari orang lain. Sana saya. Cari Azrul. Azrul. Alah, okey, bagi satu jalan daripada 7 tu. Yang pertama, jalan mana? Penglihatan, Ustaz. Okey. Jalan penglihatan, kita akan dekat dengan Tuhan melalui apa yang kita pandang. Apa yang kita pandang akan dekat dengan Allah. Sebab pandangan tu dia letak, yang dipandang juga dia letak. Maka dengan jalan memandang itu, kita akan menghampiri Allah. Dan hakikat sebenarnya, dengan jalan itu, Allah Ta'ala menghampiri kita. Dan apabila Allah Ta'ala menghampiri kita, maka lekatlah diri kita sebagai seorang Muslim yang sebenar. Apa dia? La ilaha illallah. Tidak ada yang lain melainkan Allah. Di mana? Kalimah tasdid, kalimah syuhud, kalimah penyaksian. Ashhadu, aku bersaksi, an la ilah, tidak ada Tuhan illallah, melainkan yang bernama Allah. Ni jalan nak boleh dekat dengan dia tu. Maka bila kita ni orang yang betul-betul tertegak nilai-nilai kehambaan kita. Macam mana nilai hamba? Hanya memandang Tuhan tu sebagai keutamaan dalam hidup kita. Memandang dia, kita tengok dia. Macam mana kita boleh tengok dia? Apabila kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala telah meletakkan sifat-sifat sempurna dia pada diri kita. Maka dengan sifat sempurna itulah kita boleh memandang dan mengenal dia. Maka itulah nama dia hamba. Yang kata hamba ni, dia tengok Tuhan dia dalam semua benda dia tengok atas dunia ni. Sama ada benda tu kecil atau besar, ada bentuk atau tak ada bentuk, ada warna ataupun tak, sama ada benda tu punya zat yang nyata atau zat yang tersembunyi. Maka dia akan melihat kepada sifat Tuhan tu. Paling tidak pada setiap benda yang dia tengok, dia nampak sifat Tuhan yang bernama Khalik, yang maha mencipta. Dia tengok-tengok tu, dia kata ni yang maha mencipta. Bukan dia nampak benda dia tengok, dia nampak yang maha mencipta. Tangkulah dekat. Itu satu jalan. Okey. Jalan nombor 2. Karisma. Reality. Azhar. Jalan melalui pendengaran, Ustaz. Ni jalan nombor 2 Tuhan bagi. Dengar. Kita dengar semua bunyi, kita tahu dah mai dari yang mencipta tu. Mai dari yang menyatakan. Maka 2 jalan ni harus untuk kita didekati Tuhan. Dan 2 jalan ni wajib kita dapat mengenal Tuhan. Bagi Tuhan tu haruslah. Bagi kita yang wajib.
Jalan ketiga. Farid. Abdul Aziz. Ya Ustaz. Melihat Ustaz, penglihatan. Melihatan jalan pertama tadi. Jalan kedua mendengar. Jalan ketiga. Tiga pendengaran. Itu jalan kedua. Allah Jalan Akbar. ketiga. Pendengaran, penglihatan. Subhanallah. Pernafasan Ustaz, betul? Melalui Pernafasan. penciuman. Penciuman. Boleh bau. Dan Oh, ya. kita meyakini dan kita sangat percaya bau yang kita bau ni tak boleh main dari yang lain. Dia mesti main dari Tuhan. Pasal Tuhan itu alim, maha berilmu, hakim, maha bijaksana. Dia boleh buat macam-macam bau. Maka tu salah satu jalan untuk kita dekat dengan Tuhan. Jalan nombor 4. Khairul Izwan. Perbuatan tu Ustaz. Perbuatan apa? Ada 7 jalan dah hafal dah. Nombor 3. Yang keempat. Rasa. Melalui rasa mulut. Ni rasa mulut ni. Maka semua yang kita rasa kita tak boleh tolak. Kita yakin bahawa dia hanya adalah daripada Tuhan. Tu jalan untuk kedekatan tu. Bahawa semua rasa yang kita rasa daripada mulut kita ni adalah semuanya datang daripada Allah. Jalan yang kelima. Muhammad Zulfadli. Fadli. Melalui sentuhan. Sentuhan kulit kita ni. Ni satu jalan untuk kita kembali kepada Allah. Nombor 6, Din. Melalui jalan fikir. Otak ni salah satu jalan. Nombor 7. Izzat. Ustaz. Rasa Ustaz. Bagus. Rasa mana? Rasa tang hati kita. Okey. Tadi sentuhan pun rasa juga. Tapi tu rasa luar. Hak ni rasa yang Tuhan bagi dalam. Sampai boleh angan-angan. Sampai boleh cita-cita. Sampai boleh fikir-fikir. Ni rasa yang Tuhan bagi dalam. 7 jalan ni Tuhan bagi kat kita untuk dekat dengan dia. Siapa yang membina kehambaan dia, dia akan jadi orang yang dapat mendekati Tuhan dia. 7 jalan. Dan kami tak lalai. Tuhan jaga semua yang ada kat kita tu. Dia tak lalai. Dalam dia menjaga, mengawasi. Tu ayat tu abang tau. Maka ketika tu kita tak jauh lah dengan Tuhan. Tak jauh tu abang. Tak ada satu keadaan yang kita boleh lupa kat Tuhan. Tak ada. Sebab semua panca indera kita fokus dia adalah Tuhan. Pada orang yang tertegak kehambaan dia sempurna. Bukan hak merapunya Pak Tuhan. Bukan mencampur orang merapu ni, orang betul ni, orang betul pergi cari Tuhan dia. Bukan duk meretek, mereben. Okey, sambung ni. Dan kamu akan bertambah tinggi. Tinggi itu apa? Tinggi itu bertambah cerdik, bertambah faham, bertambah reti. Dan dia mudah jadi orang yang ada sensor yang cukup sensitif terhadap ketuhanan. Dia cepat akan detect kalau bab Tuhan ni. Dan tidak lagi merasa rendah. Ada rendah lagi dah. Rendah dia apa dia? Jahil. Tu, kejahilan itu adalah kerendahan. Dia tak duduk dalam jahil. Dia duduk pada orang yang alim. Dia tahu. No? Orang alim ni dengan orang jahil ni tuan-tuan.
Ada 3 kategori ni. Satu orang alim, satu orang muta'alim, satu orang jahil. Ada 3 kategori ni. Yang Tok Syekh ni kata, kalau dia tak rendah lagi, maka dia orang alim. Orang alim ni orang yang mengetahui dan dapat memberitahu. Ni orang alim. Orang muta'alim, dia belajar sehingga dia tahu. Orang yang belajar ni dia panggil muta'alim. Orang jahil ni dia tak tahu apa. Maka bila kita dapat menegakkan nilai kehambaan kita yang sebenar di sisi Allah, maka kita tak akan rendah lagi. Apa dia? Martabat pengetahuan kita tak jadi martabat orang jahil. No? Martabat orang jahil ni berlambak. Jangan kata bab rahsia ni. Bab tak terang pun ramai yang jahil. Tak percaya? Mai saya tanya nak tengok alim terang mana. Muhammad Zulfikri. Ya Ustaz. Okey. Rukun solat nombor 7. Apa dia? Sujud. Rukun solat nombor 11. Apa dia? Saya akhir. Saya akhir Ustaz. Salah. Salam. Salam. Salah. Bukan apa. Nak abang kata, benda senang lagu tu pun kita tak tahu. Tambahlah benda berat-berat. Sebab tu Nabi kata, orang alim dengan orang muta'alim, jarak dia 500 tahun perjalanan. Jarak 2 kumpulan ni. Orang muta'alim dengan orang jahil, jarak dia 500 tahun perjalanan. Kalau kita jahil duduk jauh dengan orang, 500 tahun perjalanan tentang agak-agak sampai tahun mana. Pusing dunia 100 kali pun tak sampai. Bila dia dekat dengan Tuhan dia, maka hilanglah kejahilan dia tu. Paling tidak, dia jadilah orang muta'alim. No? Kamu akan dibersihkan. Apa dia? Kefitrahan kita akan tertegak. Apa dia tu? Kefitrahan tu. Diri yang Tuhan saja tahu. Orang lain tak tahu. Diri yang disentuh oleh Tuhan saja. Benda lain tak boleh sentuh dia. Maka itu nama dia bersih. Kita. Ni bagi contoh je. Kita. Baik. Ada duit 100,000 dalam bank. Seronok tak? Seronok kan? Betul tak? Normalnya seronok lah. Dan bila duit 100,000 hilang, seronok tak? Tak seronok. Tu kotor. Kita dikotori oleh nilai duit tu. Jiwa kita tak bersih. Yang bersih ni, ada duit ke, tak ada duit ke, dia dengan Tuhan dia tetap sama. Ni bersih. Maka bila kita dekat dengan Tuhan atas kehambaan kita sempurna, maka bersihlah jiwa kita dari disentuh oleh yang lain. Yang ada di sini. Cakap betul-betul ya. Jangan wayang, jangan drama, jangan berlakon. Cakap betul ya. Kena puji seronok tak? Seronok. Seronok kan? Kita akan disentuh oleh pujian tu. Kita tak bersih, kita kotor. Kena kutuk, muka merah. Beban kita tak bersih, tak fitrah betul sebab kena kutuk kita beban. Tak ni bersih ni. Kita tak heran. Hang hampak lagu mana aku tak heran sebab aku nampak Tuhan aku terang. Sebab tu aku tak heran dengan perkhabaran hang. Hang cerita apa, aku tak heran. Yang aku nampak adalah yang bernama Allah. Ni orang bersih ni. Sebab pasal apa dia jadi lagu tu? Pasal dia tak pernah berpindah tempat dia daripada tempat kehambaan pindah pergi ke lain. Dia tak nak pindah. Dia duduk orang tu lah pindah pun. Walaupun kemanusiaan dia hidup sebagai manusia biasa, tetapi kehambaan dia tak pernah tukar. Sebab tu kefitrahan dia kekal.
Maka dia kata, kamu akan dibersihkan dan tidak lagi merasai kotor. Kotor ni, kita mudah terlibat dengan yang lain selain daripada Allah. Pendek kata, jadilah kamu seorang yang tinggi. Apa dia tu? Khuluqul azim. Ada akhlak yang agung. Apa dia akhlak dia? Selalu menjaga hablum minallah. Hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Ni akhlak Nabi. Dan mempunyai peribadi yang tersendiri. Apa dia? Tak mudah terpengaruh atas apa-apa pun dengan bab kebendaan ni. Tak terpengaruh. Dan bila dia tak terpengaruh, dia tak mudah bersangka-sangka dengan Tuhan dia. Bila dia tak bersangka-sangka, dia jadi orang yang tak menuntut-nuntut dengan Tuhan dia. Ni orang peribadi tinggi ni. Kita semayang tahajud sikit ya, tuntut pahala. Sedekah sikit je tuntut pahala. Siap dengan tuntut syurga pun cukup. Pasal apa? Peribadi kita rendah. Sebab kita bersangka-sangka dengan Tuhan. Dan kita menuntut-nuntut dengan Tuhan. No? Dan bolehlah dikatakan kepada kamu telah menjadi Superman. No, jadi Superman terus. No. Maksud nak habaq orang hebat. Orang hebat ni, contoh saya bagi contoh kat tuan-tuan orang hebat. Ya. Tuan-tuan nak beli barang di kedai. Okey. Okey. Dalam poket tuan-tuan ada duit 1,000. Okey. Nak pergi beli barang rasa lega tak? Nak pergi supermarket tu rasa lega tak? Oi, lega ada 1,000. Seluk-seluk angkat keluar ada 1,000, lega tak? Lega. Kan? Tu biasa. Hak tu orang biasa. Bukan orang berkepribadian Superman. Yang kata Superman ni, pergi nak beli barang, seluk duit dalam seluk poket nak ambil duit, keluar poket tak ada apa. Tetap rasa bahagia. Ni orang Superman. Satu lagi. Ya. Tuan-tuan, tolong saya. Yang kata peribadi yang hebat ni. Tengah malam, tuan-tuan main ketuk rumah saya. Ustaz, ya, minta tolong Ustaz. Boleh. Tolong apa? Orang rumah saya sakit. Saya tak ada kenderaan Ustaz. Tolong Ustaz, bawa saya dengan dia pergi hospital. Jom. Pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi, saya pun bawa start kereta tanpa fikir panjang buat pergi hospital. Sampai di hospital cucuk 3-14 jarum, lega habis. Lepas tu tuan-tuan nak bayar, duit tak cukup. Saya tak offer. Tuan-tuan main tanya, Ustaz ada duit sikit tak? Awak pula? Saya tak cukup duit. Berapa hari? Lagi 150. Saya pun ambil duit bagi. Nanti saya balik, bayar balik Ustaz. Habis selesai saya balik rumah, settle lah semua. Betul? Ya. Sebulan lepas tu, saya pula bini sakit pula. Nak jadi cerita, tuan-tuan dah ada cerita saya pula masalah. Ya. Saya pergi kat tuan-tuan, saya ketuk-ketuk pintu, tuan pun bangun. Saya kata, Mat, tolong Ustaz. Apa dia Ustaz? Isteri saya sakit. Jom tolong Ustaz bawa saya pergi hospital. Allah Ustaz minta maaf lah. Saya dah kerja. Lepas tu, kereta ni saya ingat nak guna. Saya nak ingat dah tuan-tuan bulan sudah saya tolong tuan-tuan. Ingat. Kalau ingat, tang mana kata peribadi Superman tu? Ya. Tuan-tuan try tengok. Kalau tuan-tuan nak tahu Superman tak Superman, try tengok. Ni sembang ni. Buat dah lagi. Ni baru sembang lah. Ya. Tu, tuan-tuan nak abang dia Tuhan. Kat mana? Tak geram.
Mesti kemanusiaan kita tolaknya. Hang, walaupun saya tak kata apa. Hang tak ingat Ya. aku tolong hang dulu. Tolong nak kena minta balik balas ya. Dah tolong kerana kita memandang Tuhan kita. Tapi yang kata manusia Superman ni, dia tak akan rasa apa. Tak apa. Dia cerita lain. 4 bulan sudah dia tolong boleh ingat. Boleh nak jadi gitu? Boleh, baru boleh panggil Superman. Kalau setakat muka botol macam kita ni, super apa? Super glue. Gam tu lah. Super ring. Tu. Hak dia abang Superman tu kira hebat tu ya. Ya. Kan? Kita duk baik, duk sembang hari-hari, jumpa di kedai sembang gelak. Tiba-tiba satu hari makan kenduri, sembang-sembang. Kawan kita ni, kawan lain mai jumpa dia, kenal dia, sembang-sembang. Dia mengutuk kita pula tang tu. Beban. Bye-bye. Check tengok boleh tak kita buat ini Superman tu, try tengok. Mohon Yang kuat. ni teori ni, hak ni nak ilmu. Ya. Tak cerita lagi, baru cerita ilmu ya. Kita kentut dah. Cerita ilmu ya kentut dah, cerita hal pun betul. Jadilah kamu warisan para rasul. Yang kata warisatul anbiya, pewaris bagi segala nabi-nabi itu macam mana? Mempunyai perihal hati, jiwa yang sama macam mereka. Apa dia? Selalu mengingati Tuhan sebagaimana mereka mengingati untuk bernafas. Dia ingat kat Tuhan tu macam mana dia ingat dia boleh bernafas. Kita bernafas sehari berapa kali? 40,000 kali sehari. Dia ingat kat Tuhan selama banyak dia bernafas. Hak ni lah baru dia panggil warisatul anbiya. Kalau dia berbicara ni, untuk mengajak semua manusia kembali kepada tempat asalnya. Apa dia? Di sisi Allah. Dia bersembang di mana pun dia nak bawa manusia kembalikan diri dia letak di sisi Tuhan. Jangan letak diri tempat lain. Ni warisatul anbiya. Dia akan guna segala-galanya pada nak memberi kepahaman pada manusia tentang bagaimana diri dia dengan Tuhan dia. Dulu, kini dan selamanya. Dia akan ajak. Maka inilah warisatul anbiya. Kemudian dia kata, dan orang-orang siddiq, iaitu yang membenarkan Allah. Orang yang membenarkan Tuhan dia prioriti, keutamaan. Kamu akan jadi titik akhir bagi segala kewalian. Jadi, hujung zaman bagi para wali, para aulia Allah. Pasal tersangat hampir dengan Allah sepanjang hidup dia. Setiap hari 24 jam dia hampir hanya dengan Tuhan dia saja, bukan dengan yang lain. Maknanya dia tak mengadakan yang lain. Yang sedia ada ni dia dah nampak jelas pada mata kepala dia, jelas pada mata hati dia. Illallah. Ni orang ni. Jelas di jiwa dia, yang dia nampak adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wali-wali yang masih hidup akan datang mengunjungi kamu. Mereka mai, bukan kita panggil mereka mai. Mereka mai nak berkawan, bukan kita nak berkawan dengan mereka. Sebab kawan kita yang paling kita suka nak berkawan adalah Allah. Khalil, sahabat karib. Pasal apa? Pasal kita tengok apa, kita tak nampak lain, kita nampak dia. Maka dia lah kawan yang fikir kita nak kawan. Sebab tu, siapa tak usah main ajak kawan lah. Bukan tujuan kita. Tapi kalau dia nak main juga, kita tak tolak. Sebab kita tahu apa dia. Melalui kamu, segala kesulitan dapat diselesaikan. Permasalahan kemanusiaan.
dan hal-hal keduniaan kebendaan, mudah untuk jadi orang yang dapat memberi manfaat dalam nak menyelesaikan masalah. Pasal apa dia jadi begitu? Pasal dia faham tentang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bila kamu sungguh-sungguh datang kepada aku, akan aku permudahkan bagi kamu jalan keluar. Ada orang macam ni, bila pergi kedai kopi, orang-orang di kedai kopi suka kat dia. Bila dia pergi masjid, orang-orang di masjid suka kat dia. Bila dia ada dalam kampung, orang kampung suka kat dia. Dan kalau dia tak ada, orang mesti tanya. Kita ni kalau ada, orang mesti baca Yasin. Suruh kita tak ada. Pasal apa? Kita ada ni melingkup. Susah hati orang. Orang siap buh padlock, usang timba tu. Pasal apa? Rumah orang ni petang lepas nak masuk. Dan tuan-tuan tahulah diri kita kot, bukan diri orang. Kita nak cakap ni bukan cakap pasal orang, kita cakap pasal diri kita. Kita tak terlibat dengan siapa-siapa pun. Kalau jahat, itulah diri kita. Maka, kalau kita bersungguh menegakkan akan kehambaan kita terhadap Allah, jadilah macam Syekh ni duk kata ni. No? Ambil ayat secawan, baca bismillah buih sekali je. Bagi orang demam minum leka demam. Ini ambil ayat baca-baca bagi minum, bukan kata demam, pingsan, hitam tu boleh pula. Punya bisa mulut. Bercakap dengan orang meluat. Bercakap keluar petahnya keluar orang meluat. Bercakap dia orang susah hati. Sampai orang susah hati nak jumpa. Kalau saya cakap aku sakit hati hari ni. No, jadilah orang yang orang berdoa nak jumpa. Aku sangat-sangat nak jumpa dia. Aku rasa lapang bila aku cakap dengan dia. Biarlah jadi lagu tu. No. Dan melalui kamu segala kesulitan dapat diselesaikan. Dan melalui solat kamu dapat memewahkan tanam-tanaman. Tangan sejuk, tanam tumbuh. Kan? Ada dia dalam kampung, segala tanaman dapat subur, elok. Pasal apa? Jiwa dia betul-betul jiwa khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku kata dekat malaikat semua aku nak buat pengganti kota dunia. Kerana dia pengganti bagi Tuhan dia, maka dia boleh memakmurkan dunia ni. Menurunkan hujan, maksudnya dia tu jadi barakah bagi orang lain. Noh, tempat tu tak hujan, dia pergi duduk dalam 2 hari dan turun. Lebat dah tu. Noh. Menghindarkan malapetaka yang hendak menimpa umat manusia. Pasal apa? Orang macam ni, dia rajin berdoa untuk semua. Dia tak doa untuk diri dia saja. Dia minta kat Tuhan, confirm Tuhan bagi kat dia. Dari segala pangkat dan kedudukan, semua orang suka main kat dia. Daripada sejak dia tu dekat dengan Allah, sampailah dia kembali kepada Allah, manusia rajin mendatangi dia. Bolehlah dikatakan kamu menjadi sebagai pegawai polis untuk kota dan rakyat. Menjadi pelindung, menjadi penenang bagi orang lain. Orang akan datang mengunjungi kamu. Semua teringat nak pergi jumpa, teringat nak cakap, teringat nak pergi sembang, dapat tengok muka pun cukup dah. Punya hebat keadaan diri dia dengan Tuhan. Dari tempat dekat dan jauh dengan membawa hadiah-hadiah dan buah tangan dan memberi khidmat mereka kepada kamu. Kita pun ada orang kunjung, tapi siapa dia? SPRM. Kita mai kunjung, kita rasuah banyak kan. Lagi siapa dia main kunjung kita? KKM. Pasal kita close contact coronavirus 19. Mereka menawarkan khidmat, nak berkhidmat kat kita, tolong cedok ayak basuh tangan pun saya mau.
Allah. Nak suruh jadi saya tukang sidai baju, tak dapat saya sidai. Tapi dapat sidai baju tuan. Hebat orang tu macam tu. Dan manusia, semua ini dengan biiznillah, dengan keizinan Allah yang Maha Perkasa lagi berkuasa juga. Lidah manusia tidak sunyi lagi menghormati dan memuji kamu. Baguslah hangtau dia. Allah. Ada 4 orang macam dia, amanlah kampung. Orang tu sebut je. Pasal bagus diri dia. Sebab apa? Sebab bagusnya kehambaan dan kemanusiaan dia. Bagusnya akhlak budi pekerti. Tabiat dia yang menjurus kepada tabiat yang diajar oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada 2 orang yang beriman yang bertelingkah mengenai kamu. Pada orang yang betul-betul beriman, tak cakap benda tak elok. Dia cakap kalau tentang diri orang ni mesti dia cakap yang elok. Berapa ramai dah? Sebut Imam Syafi'i, semua orang kata bagus. Sebut Imam Hanafi, semua orang kata mereka bagus. Sebut Imam Hanbali, sebut Imam Maliki, semua kata bagus. Sebut Imam Ghazali, semua kata bagus. Sebutlah nama orang-orang hebat ni. Sebut Ibnu Sina, orang kata bagus. Kan? Kenapa? Mereka ni menjadi buah mulut percakapan orang. Sebab apa? Mereka dengan Tuhan terlalu dekat. Wahai mereka yang baik-baik, yang tinggal di tempat-tempat ramai, dan mereka yang mengembara, inilah kurniaan Allah, dan Allah mempunyai kuasa yang tidak ada batasan. Pergi duduk dekat tempat yang saya kata tadi itu, pastinya benda ni sampai. Tak payah pergi cari, dia main. Sebab memang begitu dah Tuhan buat sunnah dia. Bahawasanya, siapa yang mendekati dia, siapa yang melihat dia, siapa yang menyaksi dia, dan siapa yang mengenal dia, dia tidak akan disentuh oleh apa-apa pun. Dan dia tidak mudah diikat oleh apa-apa keadaan dan suasana. Sebab dia berdiri dengan Al-Haq yang maha benar. Okey. Baik. Okey. Silakan. Okey Ustaz. Soalan, sebagai seorang hamba, khauf dan raja, takut dan harap, macam mana yang sepatutnya kita praktikkan Ustaz? Okey. Macam mana nak takut? Macam mana nak takut? Kena tengok Tuhan tu. Nak tengok apa? Tengok Tuhan sifat yang disebut dengan muntaqim. Sifat apa? Paksa. Paksa lagu mana? Dari hidup dia paksa bagi mati. Cuba tengok sifat tu. Dia tak peduli siapa hang beriman ke apa ke. Aku memaksa hang supaya mati. Baru ada khauf. Bila ada khauf, akan tertegak raja'. Bila ada rasa takut, berdirilah harap. Maka, tak mana nak harap? Harap kepada yang Al-Ghafur, Maha Pengampun. Sebab kita takut dengan dosa kita buat ni. Maka Tuhan kata, aku Al-Ghafur. Aku sangat mengampuni orang-orang yang suka bertaubat. Dan dia juga Al-Wadud, yang menyintai orang yang suka bertaubat. Hanya kepada mereka-mereka yang melihat sifat Tuhan ni, barulah takut tu mai. Kalau tak melihat sifat Tuhan, takut tak mai. Nabi minta, Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan, jangan alih-alihkan hatiku. Sebab Nabi takut. Sebab apa? Tuhan boleh alih. Fa'alul lima yurid. Dia boleh buat macam mana dia mau. Dan Tuhan kata, wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Kamu tidak boleh menentukan apa-apa yang kamu mau, melainkan aku yang menentukan apa-apa yang aku mau. Baru takut boleh main. Dan dia tak pernah ambil orang mati dengan sebab puas. Dia tak pernah ambil orang yang hidup ni bagi mati dengan sebab sakit. Dia tak pernah ambil orang yang hidup ni pergi mati sebab ini. Ya, habaq dah. Setiap yang menyawa, aku akan rasakan kematian untuk dia.
Baru takut mai. Setiap yang hidup, aku pasti merasakan dia kematian. Takut ni mai. Bila takut, dia punya partner adalah haram. Tak ada takut, macam mana nak mengharap? Janganlah ambil kulang kadang aku tak kenal hang Tuhan. Sekali lagi tentu iblis ambil alih. Sekali lagi tentu nafsu aku ambil alih. Sekali lagi tentu dunia ni ambil alih. Janganlah bagi aku tak kenal hang ya Allah. Bagaimana hang bagi aku kenal hang di mula-mula hang tengok aku? Bagilah aku kenal hang di akhir-akhir aku nak balik hang. Tolonglah ya Allah, tolonglah. Baru mai takut. Duk belek benda lain nak takut apa? Belek Tuhan tu. Nak tengok dia buat guna. Dia bagi gegak bumi Aceh. Berapa sekennya? Dia bagi gegak bumi Syria. Berapa sekennya? Tak takut lah, berani lah. Dia nak ubah dalam masa duduk semayang jadi kafir. Dia ubah waktu duduk kafir jadi beriman. Dia ubah per second tau. Dan dia bukan minta nasihat siapa. Dia minta nasihat siapa. Dia alim. Dan dia sangat-sangat maha berkuasa. Bukan ada syarat dengan dia. Bukan ada undang-undang. Dia nak buat apa dia buat lah. Dia tak terikat dengan undang-undang kita. Dan jangan kata dengan undang-undang kita. Dengan undang-undang dia sendiri pun dia tak terikat. Jadi, kalau tahu yang ni, kalau tak takut juga, minta kat Tuhan tukar jadi besi, senang. Baik. Terima kasih. Okey, Zulfikri, silakan. Saya nak tanya pasal terjemahan Al-Quran surah An-Nur. Ayat 35. Dia ada cakap, saya baca ya Ustaz? Ya, baca. Okey. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca. Tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan daripada pohon yang diberkati, iaitu pohon zaitun. Tidak di timur, tidak pula di barat. Yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya api di atas cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dikehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. So saya nak tanya maksud dia. Apa yang nak tanya? Maksud dia Allah tu cahaya langit dan bumi. Perumpamaannya seperti lubang yang tidak tembus. Tu saya pening sikit. Pening sikit. Dekat dalam diri kita nak. Bukan pening sikit, pening banyak. Kan? Oh ya. Apa dia cahaya? Cahaya nur. Tu bahasa nur Arab, Melayu cahaya. Nur Arab tu. Apa dia maksud cahaya? Dia terang. Apa dia terang? Daripada tak nampak jadi nampak. Cahaya adalah boleh menampakkan sesuatu. Dulu Muhammad Zulkifli, Muhammad Zulfikri. Dan ni umur berapa? 30. Berapa? 30. Beranak tahun bila? Dilahirkan tahun bila? 91. 91. Masa tahun 90 ada di mana? 90 ada dalam perut kot. Tak usah kot lah. Tak usah kot. Tahun 90 ada di mana? Perut mak. Perut mak. Tahun 89 ada di mana? Dekat dalam ayah lah. Tahun 88 ada di mana? Dalam ingatan Tuhan. Siapa yang mengeluarkan? Tuhan lah. Itulah nur. Okay.
Wak keluar sampai ada bentuk ni. Daripada yang kata nur, berilmu. Daripada tak ada bentuk, keluar bentuk. Itulah nur. Ilmu tu. Dan dia umpamakan diri tu seperti tiup kaca. Dalam tu ada cahaya. Dalam tu ada api. Hasil dia daripada minyak. Minyak yang tak sentuh api pun boleh nyala. Cahaya tu terkurung. Tidak disentuh. Apa dia tu benar tu? Benda hak dia habang tu adalah Muhammad Zulfikri. Yang jiwa dia pi dengan Tuhan. Yang diri kehambaan dia tak disentuh oleh apa-apa pun. Yang diri dia pi kat Tuhan boleh bawa orang lain pi kat Tuhan. Yang diri dia tertegak membawa ilmu dan kebenaran. Yang diri dia menjadi cahaya bagi seluruh alam. Muhammad Zulfikri yang Tuhan masukkan dengan cahaya tu kaca dalam tu. Tu dia panggil. Miskat. Dia panggil baru miskat. Ha. Zul tulah Muhammad tulah miskat. Kerana Muhammad dipandang Tuhan, mak mai, ayah mai. Tengok semua mai kerana Muhammad. Kerana Muhammad itu menjadi penerang. Pokok ada, derian ada, manggih ada, mutan ada. Kalau Muhammad tak ada, semua tu Tuhan tak buat. Sebab Muhammad yang menerbitkan semua tu daripada ilmu Tuhan. Muhammad tak ada, nama Allah pun tak keluar. Yang duk sebut nama Allah lah ni siapa? Fikri. Saya. Kalau Fikri tak ada, nama Allah tak keluar pun dah. Sebab tu dia kata, nur ala nur. Muhammad itulah cahaya atas cahaya. Muhammad itu cahaya bagi Tuhan. Tak ada Muhammad syurga ada? Tak ada. Tak ada. Muhammad, tak ada hang syurga ada tak? Tak ada. Tak ada, hang tak ada tak neraka? Tak ada. Hang tak ada tak pahala? Tak ada. Kalau lagu tu, mana lebih penting bagi Tuhan? Syurga dia kah? Neraka dia kah? Dosa kah? Pahala kah? Hang. Fikri, mana lebih penting bagi dia? Hang. Ha. Saya. Itulah nur ala nur. Allah. Terima kasih, Ustaz. Baik, silakan. Kalau tak ada Ustaz, saya nak tanya. Tapi tang ni kena faham lah. Lagi tak faham tang ni aku Tuhan ni. Ni nak nampak. Bukan boleh ni, pokok cerdik Okey Ustaz, ni ada satu hadis Nabi SAW yang mana maksud dia, dan bagi Allah Ta'ala itu beberapa rahsia yang diharamkan menyatakan dia, maka jangan kamu buka akan dia. Apa dia tu Ustaz? Cerita setakat sifat sudahlah, tak usah cerita diri. Cerita sifat, cerita kelaku, cerita nama sudah. Tak usah cerita zat. Nah, tengok nak. Orang nak makan, orang nak ambil manis. Tapi orang tak pergi ambil manis, orang kena pergi ambil tebu. Orang cerita di tebu tu. Orang cerita di gula. Yang orang nak ambil bukan tebu. Yang orang nak ambil bukan gula. Yang orang nak ambil manis. Tapi pasal manis ni tak boleh cerita. Tengok tebu dengan gula sudah lah. Dia duduk kalang kabut dengan manis tu. Baik. Okay, next. Silakan. Siapa dia angkat tangan? Fairuz Satta, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Fairuz, silakan. Nak tanya Ustaz, boleh, pasal solat daimun, khasyi'un dengan ghafilun, boleh tak Ustaz terangkan macam mana? Macam susah sangat lah benda ni. Tak susah. Saya bagi cara senang. Tak payah daimun, tak payah fa'ilun, tak payah khasyi'un. Daimun tu apa? Daimun tu yang tak putih. Solat tu apa dia? Solat ni ingatan. Yang kata solat ni ingatan. Daimun ni yang tak putih, ingatan yang tak putih dengan Tuhan.
Fa'ilun, perbuatan yang membawa mengingati Tuhan. Khashi'un, fikir dan renung yang membawa mendekati Tuhan. Tuan-tuan tengok itu semua serabut. Lah ni tengok. Solat ni sebenarnya kita ingat kat Tuhan ke Tuhan ingat kat kita? Tuhan ingat kat kita. Kalau Tuhan ingat kat kita, apa kita nak petikai? Tak ada Kalau petikai. Tuhan yang ingat kat kita, apa kita nak petikai dengan Daimun? Apa kita nak petikai dengan Fa'ilun? Apa kita nak petikai dengan Syai'un? Kalau kau kata Tuhan ingat kat kita. Jadi, apa dia solat yang sebenar? Bagaimana Allah Ta'ala sangat-sangat mengingati kita sehingga kita boleh khusyuk dalam semayang, kita boleh lakukan fa'il semayang sehingga ingatan kita tak putus-putus dalam hidup kita sepanjang masa, terutama dalam semayang. Apa dia? Itulah ingatan Tuhan dekat kita. Bukan ingatan kita kat dia. Ingatan kita kat dia tak laku. Ingatan dia kat kita sampai kita boleh bergerak. Ingatan dia kat kita sampai kita ada tubuh. Ingatan dia kat kita sampai kita ada suara. Ingatan Tuhan kat kita sampai kita ada gerak dan diam. Kalau inilah yang kita tahu, apa kita nak bersoal tentang solat? Pergi buat sudah. Tahu kata dia teringat. Aku boleh buat. Kalau tak ingat, aku boleh buat langsung. Semua bukan apa. Nak syok. Bila sebut Daimun ni macam bos sangat. Semua merepek semua. Duduk. Kalau Tuhan ingat tak ingat kat aku, jangan kata solat. Hidup pun tak. Kerana dia ingat kat aku lah, aku boleh hidup. Hak tu baru Daimun. Selalu mengetahui yang Allah Ta'ala pandang kita seadanya. Azali. Dengan sifat qidam. Sedar dah pandang. Sama ada kita suka, tak suka, tahu, tak tahu, kenal, tak kenal, dia duk pandang kita dah. Ingat yang tu, semua perbuatan kita batal. Walaupun kita buat hebat macam mana pun. Sebab apa? Rahmat Tuhan mengatasi segala-galanya. Ingat tang tu, pergilah semayang. Tak peduli macam mana. Janji boleh takbir, dah boleh malu dah. Pasal apa? Kalau dia tak ingat kat kita nak takbir pun tak boleh. Nak cari khusyuk, Ustaz. Makan nasi khusyuk. Paling baik khusyuk ialah mengetahui betapa kita tak boleh khusyuk melainkan ketika tu Tuhan tolong kita. Itulah khusyuk. Kalau Tuhan tak tolong, aku tak boleh khusyuk melainkan aku tahu aku tak boleh khusyuk Tuhan. Itulah khusyuk. Nak cari khusyuk ni nak tenggelam, hak tu bukan khusyuk, hak tu majnun. Gila. Maknanya Ustaz, mau tak mau kita kena tengok yang Tuhan tunjuk kat kita, yang daripada kita apa. Lah ni kita kena tahu. Kita yang kenal Tuhan ke Tuhan yang kenal kita? Tuhan kenal kita. Kalau Tuhan kenal kita, kita nak soal apa ni? Tak ada. Ni masalah. Kita tak tengok Tuhan kenal kita macam mana. Sibuk nak kenal Tuhan. Tuhan kata, hang tak boleh kenal aku. Melainkan hang tahu kata, kerana aku kenal hang lah hang boleh ada. Kalau aku tak kenal hang, tubuh badan tak ada, roh tak ada, apa pun tak ada. Kalau aku tu, hang semayang, hang nak cerita apa kat aku? Hang nak cerita apa semayang hang kat aku? Hang nak cerita khusyuk, bila hang boleh khusyuk? Hang nak cerita selok, bila yang boleh selok lah semayang? Bukan? Kerana aku betul-betul ingat kat hang. Terbitlah nama aku dari mulut hang. Allahu Akbar. Bukan kerana hang ingat kat aku. Kerana aku duk ingat kat hang dari dulu tu. Sebelum ada segala sesuatu, aku ingat kat hang. Sebelum ada segala sesuatu, aku dah tahu nama hang siapa. Sebelum ada segala sesuatu, aku tahu hang macam mana. Tiba-tiba hari ni, hang kata hang ingat kat aku. Hang ingat kat aku bila? Dan aku ingat kat hang bila? Bila Tuhan ingat kat kita? Dan bila kita ingat kat dia? Tuan-tuan bagi tahu, sejak bila Tuhan ingat kat kita? Dan sejak bila kita mula ingat kat dia? Allah Ta'ala ingat kat kita matahari tak ada hari tau. Bulan pun tak ada hari. Gelap dengan cerah pun tak ada hari. Apa pun tak ada hari. Kita dah dia ingat tolong ilmu dia dah. Hari ni kita baru ingat kat Tuhan. Oi, kita nak khasyi'un. Adakah tu perasan namanya Ustaz? Dia panggil ujub. Salah satu sifat syirik khafi. Salah satu sifat syirik yang samar-samar. Dosa dia seperti menyembah berhala. Allah. Seperti menyembah berhala. 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 Seperti menyembah berhala.
Jadi kalau orang abang apa dia khosyi'un, ada tumpuan. Apa dia fa'ilun, perbuatan yang sempurna. Apa dia daimun, ingatan yang tak putus-putus. Tapi tanyalah balik, siapa yang ingat kat hang macam tu? Hang ingat kat dia ke dia ingat kat hang? Jangan syok dengan istilah Ustaz no. Tak apalah, syok pun tak apalah, tapi kena tahu lah. Syok kena tahu dia orang gelak kita. Ha? Baik. Okey. Okey Fairuz. Okey. Terima kasih Okey, Ustaz. alhamdulillah. Baik. Okey, next. Okey, siapa ni? Nakib, silakan Nakib. Ya, saya Nakib Al-Atas, silakan. Suara. Tak dengar. Tak dengar. Cabut apa tu headset tu. Cakap terus guna phone lah. Cabut headset tu. Tak apa. Tak dengar. Tulis dekat in call message tu boleh tulis. Okey Ustaz. Soalan seterusnya Ustaz. Ni ada satu. Tiada aku lihat akan sesuatu melainkan padahal aku lihat akan Allah Ta'ala itu sertanya. Dalam penglihatan, benda yang dilihat dan Tuhan yang melihat, maka di situlah Tuhan berserta. Pada benda yang kita lihat, nyata kebesaran Allah di situ. Pada penglihatan yang melihat, nyata kebesaran Tuhan di situ. Pada diri yang melihat, juga nyata kebesaran di situ. Maka tidak aku melihat melainkan Allah sertanya. Lagu mana nak faham? Dengan Allah, ya, oleh Allah, ya, dari Allah, bagi Allah, untuk Allah, kepada Allah, kerana Allah. Yang tu lah. Baik. Ayat Quran kata mudah je. Ya. Inna lillah. Sesungguhnya daripada Allah. Dia abang dah. Inna lillah. Sesungguhnya daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepada Allah jua ianya akan kembali. Itu hakikat yang sebenarlah. Okey Ustaz, ni daripada Nurul Saidah, soalan dia. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Macam mana nak faham tu Ustaz? Silakan Ustaz. Jauh tak berjarak itu untuk kemanusiaan. Manusia faham jauh. Tetapi untuk kehambaan, tak ada jarak walaupun jauh. Dekat itu pada kemanusiaan. Manusiaan perlukan jarak dekat. Tapi kehambaan kata, walaupun dekat, dia tidak ada garis sempadan. Sebab apa? Sebab dia bukan jauh dan dia bukan dekat. Jauh pun tak, dekat pun tak. Tuhan ni bukan laki-laki. Tuhan ni bukan perempuan. Dan Tuhan juga bukan pendan. Baik. Tuhan bukan duduk di atas. Tuhan bukan duduk di bawah. Allah Ta'ala bukan duduk di kanan. Dia bukan duduk di kiri. Allah Ta'ala bukan ada dalam. Dan dia tak ada di luar. Sebab tu kalau manusia kata jauh, ada jarak. Tetapi kalau dengan Tuhan, jarak jauh tu bukan, jarak tu bukan bagi Tuhan. Dekat, pada kemanusiaan kata dekat. Sedangkan Tuhan, dekat tu bukan ada sempadan paling dekat. Tak. Sebab jauh tu bukan Tuhan, dekat pun bukan Tuhan. Jauh itu pada kemanusiaan, dekat juga pada kemanusiaan. Pada Tuhan, tak ada jauh dan tak ada dekat. Janganlah ingat Tuhan
macam ingat benda. Jangan kenal Tuhan macam kenal orang. Jangan tahu Tuhan macam tahu malaikat. Dia bukan benda, dia bukan orang, dia bukan malaikat. Dia bukan suara, dia bukan bunyi. Dia bukan warna, dia bukan bentuk, dia bukan rasa. Tetapi dia yang mengeluarkan warna, bunyi, bentuk, rasa, jarak, suasana, dimensi. Tapi dia bukan semua tu. Sebab tu kita kata lah, bukan. Nak cerita jauh tak ada jarak, tak ada sempadan untuk mendekati faham akal. Bukan Tuhan. Faham akal tentang Tuhan saja, bukan Tuhan. Kalau tak habaq lagu tu, cedera akal ni. Loh, jauh tak ada jarak. Jauh mana? Dia nak kena habaq supaya akal jangan cedera. Jauh Tuhan kata tu pada kemanusiaan, tapi dia bukan ada jarak. Kalau jarak, jauh mana? Dekat pula, angkat jari dua lagu ni dekat lah. Dua, jari tunjuk dengan jari hantu, dua. Kita lagu tu dia panggil dekat. Dia ada garis tengah-tengah. Dekat yang ada garis sempadan. Tuhan punya dekat, tak ada sempadan. Baik. Okey. Puan Zana, silakan. Ya, Puan Zana, silakan. Ustaz, saya nak tanya soalan dia lain sikit daripada tajuk ni. Sebenarnya kan diri kita ni siapa? Sebab kita selalu kadang-kadang bercakap dalam diri, ada 2-3 suara yang ada dalam diri kita kan? Sebenarnya diri kita ni siapa, Ustaz? Okey. Suara kalau kita dengar, kau faham. Ada suara dalam tu? Tak ada. Kita bercakap sendirilah. Tapi kalau tak ada macam mana kata suara? Tadi kata suara kan? Kalau suara dia bercakap dan dengar. Suara kan yang bercakap tu? Bukan. Kalau bukan, mana? Roh kita ke? Kalau roh boleh cakap, kita mau duduk dengan jasad lah. Dia duduk seorang dia. Yang bercakap dengan kita dalam diri kadang-kadang ada benda yang baik, benda tak baik. Yang itu dia panggil bisikan hati. Dia bukan suara, dia kepahaman. Faham, bukan suara bunyi. Dia faham apa hak dia kata. Sebab dia bukan dimensi zahir, dia dimensi ghaib. Ghaib bukan ada suara. Saya tak faham, Ustaz. Tuhan bagi Quran dekat Nabi dengan suara ke? Melalui wahyu. Wahyu tu apa dia? Suara ke? Allah Ta'ala bagi ayat Quran dekat Nabi dengan suara ke? Alif Lam Mim. Baru Nabi baca. Dia dengar suara baca kat dia ke? Pernah mimpi malam? Pernah mimpi tak? Pernah. Pernah mimpi bercakap dengan orang tak? Ada. Cakap dah pakai suara dah? Kita faham sendiri macam. Kan saya kata faham bukan suara. Habis yang bisik, yang faham tu dari mana? Yang faham Tuhan kata dari aku. Dari siapa lagi faham tu boleh sampai? Faham tu duduk di suara tu kan, duduk di bisikan tu kan, duduk di kita. Dia duduk di sana kan, duduk di suara tu. Ada dekat dalam diri saya. Bukan daripada luar, kat diri dalam tanah sendiri ya. Kefahaman yang Allah Ta'ala berbicara dengan faham, bukan dengan suara. Dengan faham yang ada dekat sana, tak ada faham. Dia duduk habaq apa? Dia habaq yang sana boleh faham antara dua benda je. Baik dan buruk. Ya. Sebab zana telah diletak dengan sifat Tuhan boleh memahami baik dan buruk.
Apa yang Dana kata bisikan tu dia main dua je. Baik dan buruk. Yang tu bukan Dana dengar. Dana faham. Kata Dana dengar itu adalah yang baik dan buruk. Betul? Betul. Kalau itu bisikan daripada siapa? Syaitan ke? Syaitan pun tak bisik tu. Semua tu adalah diri Zana. Yang Tuhan letak dekat diri tu kefahaman, ilmu, pengetahuan, kesedaran. Semua tu diri itulah diri Zana tu. Sebab tu dia boleh tahu baik dan buruk. Dia boleh cerita baik dan buruk. Kefahaman tu memberi kesedaran pada Zana. Bukan daripada mana? Daripada Tuhan. Yang Tuhan telah sempurnakan pada Zana sebelum Zana jadi orang ni. Sebelum Zana ada jasad lagi, dia sempurnakan dah benda tu sebab dia nak bawa Zana mai ke dunia ni. Perkhabaran tu dia kata, telah kami ajar kepada Adam nama-nama benda. Kami bercakap ke dia lah. Okey. Faham Ustaz. Terima kasih. Okey, Nakib, silakan Nakib. Assalamualaikum. Nakib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya, bila mana kita ada rasa malu, terbit rasa malu dekat diri kita dan kita rasa masa tu kita tak tahu nak buat apa, rasa malu sangat, dan kita salurkan rasa malu tu melalui solat. Betul ke Ustaz kalau kita buat macam solat sunat tu, sebab kita nak salurkan rasa malu tu, kita nak kembali kepada Allah melalui solat sunat tu? Betul. Tapi saya nak tanya sikit boleh? Boleh Ustaz. Macam mana rasa malu tu boleh mai? Bila kita melihat macam mana Allah memandang kita dan kita tahu diri kita siapa. Kita ni sebenarnya hamba yang hina, hamba yang tak ada apa pada diri kita, tak ada special apa, tapi Allah melihat kita dengan pandangan yang sangat sempurna. Jadi bila kita fikir balik macam tu, kita akan rasa malu lah. Jadi bila rasa malu sangat tu yang kita solat. Betul ke Ustaz? Betul. Baik. Ashraf Adli, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Ashraf. Ni masalah kita nak divert apa pahaman orang yang belah-belah tu lah mengenai Mi'raj ni. Sebab didoktrinkan bahawa kata Nabi pergi jumpa Tuhan. Sedangkan kita duk refer tu tengok jumpa pokok kan, Syajaratul Muntaha tu. So Ustaz nak cerita macam mana yang sebenarnya Ustaz? Macam ni. Pada nak mendekati faham kan, nak kena cerita lagu mana kalau bukan cerita lagu tu. Pada nak mendekati faham akal manusia, nak cerita lagu mana kalau tak cerita macam tu. Kalau boleh Ustaz share hakikat sebenar tu macam mana Ustaz? Bila Fazli tengok diri Fazli sendiri dan bila Fazli faham kata diri itu diri yang dipandang Allah, yang tidak diminta, yang tak didoakan untuk jadi macam tu, hanya bulat-bulat datang dari pandangan Allah yang bersifat Rahman Rahim dan menzahirkan pandangan dia hingga terbit bentuk dan keadaan suasana, mengetahui bahawa Tuhan melihat dengan penuh kesempurnaan dan meletakkan semua sifat-sifat sempurna dia pada Ashraf. Maka ketika tu bernama Mi'raj. Baik. Okey. Lagi Ustaz, sikit Ustaz ni apabila Jibril tak lipi tu nak faham macam mana ketika nilai Nabi manusia tu lebih mulia dari nilai Jibril, dari nilai malaikat. Ya.
Perangai malaikat ada kat manusia. Perangai jin ada kat manusia. Perangai iblis ada kat manusia. Perangai alam ni pun ada kat manusia. Sebab laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah aku cipta manusia itu sebaik-baik kejadian. Tuhan tak pernah habaq. Telah aku cipta malaikat itu semulia-mulia kejadian. Telah aku cipta dunia itu sebaik-baik kejadian. Telah aku cipta jin itu sebaik-baik kejadian. Tak. Telah aku cipta manusia sebaik-baik kejadian. Sebab tu semua kena duduk bawah manusia. Allahu Akbar. Ya Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah. Baik. Okey Ustaz. Soalan Ustaz. Selain daripada wahdaniyah itu adalah sesat dan zindik. Ya, nampak benda lain masih ada di sisi Tuhan. Di sisi pandangan Tuhan terhadap kita. Kita saja yang ada dalam pandangan dia yang hebat. Kita masih menampakkan sesuatu yang lain di sisi itu yang hebat. Maka kita telah menduakan wahdaniyah ni. Wahdaniyah ni ketunggalan yang ada pada Tuhan saja. Kalau kita tengok alam, kita refer ke Tuhan. Kita tak duduk kat alam tu. Kita tengok, kita ingat akhirat, kita refer kat Tuhan. Kita ingat dunia, kita refer kat Tuhan. Maknanya, yang kita refer atas keesaan dia saja. Bukan yang lain. Tetapi kita meletakkan yang lain lebih hebat. Hebat daripada pandangan Allah terhadap diri kita. Kita telah menidakkan wahdaniyah itu tunggal. Maka kita menjadi orang yang engkar. Nama dia kafir. Pasal apa kafir? Kafir itu perkataan Arab yang berasal dari perkataan kufar. Apa dia kufar? Ya. Menyembunyikan benih dalam tanah. Tu petani dia ambil benih, dia letak dalam tanah, dia tutup. Maka menutup benih dalam tanah dia panggil kufar. Apa dia tu? Menyembunyikan kebenaran. Maka barang siapa yang menyembunyikan kebenaran, dia adalah kafir. Itulah kafir. Yang benar tu Tuhan dia. Kita tengok hidup kita ni benar. Yang benar tu Tuhan dia. Kita tengok atas pandai kita itulah benar. Itulah kafir. Meletakkan ada yang lain di sisi Tuhan tu. Baik. Okay, next. Silakan. Soalan. Okey, kalau tak ada soalan saya nak tanya lagi ni Ustaz. Nabi pernah habaq hadis dia. Aku bapa segala roh dan Nabi Allah Adam itu bapa segala tubuh. Nabi adalah nilai kehambaan. Adam itu nilai kemanusiaan. Jadi tubuh kita itu kemanusiaan. Roh itu kehambaan. Kita ada dua martabat ni saja. Satu hamba, satu manusia. Lah ni si hamba ni kena kemas sungguh supaya boleh menguasai manusia. Kalau si hamba ni tak kemas, manusia akan menguasai dia. Hilanglah Tuhan tu. Sebab yang berada di sisi Tuhan adalah hamba. Yang betul-betul nampak Tuhan adalah hamba. Yang betul-betul kenal Tuhan adalah hamba. Yang betul-betul dapat menyebut Tuhan itu adalah hamba. Maka kalau siapa yang tak kuat kehambaan dia, dia akan dimusnahkan oleh kemanusiaan dia. Baik. Terima kasih. Okey Ustaz, ni soalan daripada Rizan. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa surah At-Tin Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun dan juga buah tu kepentingan orang zaman tu. Ubat, makanan, protein, semua tu sangat-sangat berguna daripada buah tin. Awal-awal Nabi mai ke dunia, turun-turun dalam keadaan telanjang bulat. Nabi ambil daun pokok tin. Nabi Adam ambil daun pokok tin buat baju. Tentu daun pokok tin ni kalau original besar meja. Hai. Tu pokok tin yang Tuhan ambil. Tu pasal pokok dia. Minyak dia boleh jadi petrol. Bahan Nabi. Minyak dia juga boleh jadi ubat. Buah dia tu boleh jadi sayur, boleh jadi nutrient. Sebab tu dia sumpah dengan nama tu. Makanan orang zaman tu. Mungkin tu sini. Sini. Ada tanya soalan tak seperti tu? Okey. Okey. Terima kasih lah. Baik.
Yang tanya soalan ni, tak ni. Bukan, yang tulis. Okey, Idris dia tanya. Assalamualaikum Ustaz. Apa yang dimaksudkan Allah bersemayam di atas arasy yang mentadbir segala urusan? Surah Yunus ayat 3. Mohon penjelasan Ustaz. Baik, Zat. Hangat. Apa tadi dah hangat. Aduh. Baik. Tuhan kata, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy. Betul? Ya. Ayat tu Tuhan kata, aku adalah Tuhan. Allah tu, Allahul ladzi, aku adalah Tuhan. Khalaqas sama, yang telah mencipta langit, wal ard, dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam 6 suasana, dalam 6 hari, dalam 6 keadaan. Apa dia? Aku telah menciptakan alam ni. Matahari, bulan, siang, malam, langit dan bumi. Betul tak 6? Sita, betul kan 6 kan? Betul. Dalam angka yang Tuhan duk cerita dalam Quran ni, angka yang paling kerap Tuhan cerita berapa? 7. Tapi ayat tu ada berapa dia cerita? 6. Satu lagi mana? Baik, saya nak apa? Pasal apa dia buat 6? Pasal yang satu ni lah, hak satu ada cerita ni. Saya abang, dengar elok saya dapat. Pasal apa dia buat 6? Pasal hak satu ni saya tahu pasal 6 ni. Hak satu ni mana? Arash. Dia kata, summa stawa 'alal arsy, dan aku bersemayam di arash. Arash ni lah yang satu tu. Yang lain semua dia buat 2. Siang, malam, kecil, besar, ringan, berat, licin, kesat, cerah, gelap, bodoh, pandai, hidup, mati, dunia, akhirat. Betul. Semua dia buat 2. Yang satu ni, summa stawa 'alal arsy. Yang mana satu? Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa dan demi kesempurnaan jiwa tu. Jiwa ni tak ada kembang. Maka inilah aras. Pasal dia tak ada kembang, Tuhan ada kat dia. Apa dia? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah aku cipta manusia semulia-mulia kejadian, dan aku berserta dengan dia sebab hati dia adalah arasku. Faham tak yang bertanya ni? Faham lagi? Idris. Bila tengok tak mana pun, semua 2. Kita saja tak ada kembang. Kita satu. Lain semua 2. Tapi yang satu ni lah yang faham semua 2 tu. Tak ada yang satu ni, semua 2 tu terang. Maka Tuhan kata adalah hadis kursi, tidak cukup bagiku kerajaan langit dan bumiku, melainkan hati orang-orang yang selalu mengingatiku. Itulah aras. Ya. Tu lepas tu tanya pula, hati tu tang mana? Dia ada dekat Venezuela. Hati limpa. Yang kata hati tu adalah ingatan. Dia bukan duduk di dalam, dia bukan ada di luar. Ya. Dia yang menguasai dalam, dia yang menguasai luar. Tapi dia bukan dalam dan dia bukan luar. Sebab dia aras. Ya. Okey, kalau dia aras, hari-hari dah Isra' Mi'raj. Nak kena tunggu bulan Rejab dah. Punyalah bengong lah Tuhan. Oi. Okey Ustaz. Ni soalan daripada Muhammad Zulfadli. Okey, panjang sikit soalan dia, saya baca Ustaz lah. Ustaz, boleh ke kita ni duduk betul-betul dalam kehambaan pada zaman sekarang ni? Takat mana kemampuan kita untuk duduk betul dalam kehambaan ni
Bila kita cuba betul-betul takat tu boleh rasa nak duduk dalam hutan je Ustaz. Risau, malu semua ada. Minta penjelasan Ustaz. Boleh tahu kata tak boleh duduk dalam kehambaan tu lah kehambaan. Hidup lagu mana. Boleh tahu kata tak mampu duduk. Melainkan Tuhan tolong, melainkan Tuhan bimbing, melainkan Tuhan bantu tu lah dalam kehambaan. Nak pergi duduk dalam hutan tu pasal apa? Monyet kau sudahlah duduk tang sana. Kita duduklah tang sini. Tetapi selalu merasakan la haula wala quwwata illa billah. Ada daya dan upaya untuk nak ingat Tuhan kalau hang tak tolong aku. Itulah kehambaan. Ya. Itu lebih baik Ustaz lah. Nak duduk macam mana bukan ada tempat duduk. Dia suasana tu macam tu. Boleh semayang. Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah. Hang tolong aku. Boleh takbir. Itulah. Selesai. Ni kita kalau nak duk memandang malu, tak layak semua muhung je tu. Yang penting mengaku Ustaz no. Dapatlah Tuhan aku tak mampu. Kalau hang tak tolong aku kan boleh buat ya Allah. Hang tolonglah. Satgi sesat aku kalau hang tak tolong aku. Kan lebih bagus aku tu. Ya. Nak piduk tang nu, nak piduk tang ni, nak piduk tang mana? Tuhan kata aku komplit lah dengan hang nak duk tang mana? Duk lah aku, hang duk lah ni. Tapi hang tahu kata semua gerak diam hang kerana aku tolong. Sudahlah tu, nak buat apa? Hang kan boleh buat lebih dari tu pun. Dia dah habaq aku berserta Ustaz no. Hang nak kalut apa? Aku hari-hari jumpa hang. Aku hari-hari tengok hang. Aku hari-hari jaga hang. Aku hari-hari bantu hang. Aku pelihara hang. Aku awasi hang. Aku kawal hang. Hari-hari aku Tuhan kot. Hang tak tahu ke kata aku Tuhan? Baik. Hang bukan, aku bukan orang. Aku bukan Pak Long hang. Aku bukan Pak Penakah hang. Aku Tuhan. Rabbil Alamin. Aku mentakbir bagi sekalian alam. Tempat takbir aku paling besar adalah otak hang tu. Ya. Tempat takbir aku paling besar adalah hati hang tu. Itu tempat kerajaan aku. Dia nak melewat pergi tang tu, nak pergi tang ni, nak pergi tang mana? Bukan boleh pergi ke mana pun. Baik. Okey Ustaz. Ustaz, mohon Ustaz terangkan apa dia tu Nur Muhammad Ustaz. Dia kena habaq nur. Sebab nur itu yang menampakkan sesuatu yang ada. Dia yang menzahirkan sesuatu yang tak wujud. Maka dia habaqlah dengan nama nur. Yang kata nur itu menerangi kegelapan. Kita dulu dalam keadaan tak kenal. Nur itu menerangi. Apa dia? Sifat Muhammad tu. Sifat Muhammad yang melihat Tuhan. Daripada mana Muhammad Tuhan? Dari nur Tuhan. Daripada ingatan Tuhan, daripada pandang Tuhan, daripada kenal Tuhan. Ambillah nur tu. Pasal apa nur tu dia buat keluar? Untuk apa Tuhan buat keluar nur tu? Cuma tuan-tuan fikir saya untuk apa Tuhan buat keluar nur tu? Untuk perlu apa? Nak buat menatang apa dengan nur tu? Cuba fikir Zat. Kalau dia tak buat kita, dia bukan rosak, dia tak rosak, dia Tuhan. Dia tak nak diri kerana kita ada. Dia tak nak diri kerana kita beriman. Dia bukan jadi Tuhan sebab kita sebut nama dia. Tak. Sebab dia terasing langsung dari kita. Dia bukan jadi Tuhan kerana kita duduk solat. Dia bukan jadi Tuhan kerana kita jadi orang Islam. Dia tetap Tuhan dulu, kini dan selamanya. Kita ada pun dia Tuhan, kita tak ada pun dia Tuhan. Nur itu nak tunjuk diri kita. Nak beritahu kata, aku nak tunjuk diri aku dengan aku tunjuk diri hang. Bagi hang rasa ada aku. Hang mana tahu bak aku. Melainkan aku tunjuk hang diri aku baru hang tahu. Tu nur. Hang tak ada apa dulu ni. Hang tak ada bentuk. Hang tak ada apa. Nama apa betul tak. Sehingga aku menerbitkan hang. Aku nak buat apa dengan hang? Hang tak ada hang yang hang tu sembah aku kan selama ni. Hang makan kerana aku bagi. Hang nyawa kerana aku bagi. Hang boleh tengok kerana aku bagi. Hang boleh dengar kerana aku bagi. Hang ada gerak dan diam kerana aku bagi. Itulah nur. Baik.
Aku siapa pun tak tahu. Aku buat hang, aku nak hang tahu aku. Aku siapa pun tak kenal. Aku buat hang, aku nak hang kenal aku. Aku ni siapa pun tak sebut. Aku buat hang, aku nak hang sebut aku. Aku ni tak ada siapa yang boleh saksi. Aku buat hang, aku nak hang saksi aku. Hang tak tahu aku. Sehingga aku kenal diri aku. Hang baru hang tahu aku. Maka nak kenal tu apa? Aku buat nur. Pasal Pak Muhammad. Muhammad tu sifat aku. Terpuji. Nama aku Muhammad. Aku pun pada dunia Muhammad yang terpuji. Apa dia? Akhlak. Apa dia? Ma'rifah. Akhlak ma'rifah. Tu akhlak Muhammad sebab tu aku buat Muhammad. Hang tulah Muhammad kalau hang kenal aku. Hang tulah Nur kalau hang kenal aku. Kalau hang tak kenal aku, hang jadi makhluk dan biasa terang nilai. Baik. Payah sangat dengan Nur Muhammad ni. Baik. Hang boleh ada akal kerana Nur Muhammad tu lah. Hang boleh ada rasa kerana Nur Muhammad tu lah. Hang boleh ada diri kerana Nur Muhammad tu. Tu daripada aku. Cahaya ilahiyah. Nabi kata, aku dari Allah. Kamu semua dari aku. Hak duk terang ni tak mau tengok. Nak tengok Nur Muhammad. Nak buat apa ni? Terang lah ni. Ya. Dari tak ada bentuk sampai terbit bentuk. Kerana nur tu lah. Tapi tengok nur tu apa? Bukan nampak pun, bukan tahu pun. Cuma pegang tangan ada ni. Boleh rasa, boleh sentuh. Tapi tengok benda lain pun apa? Okey. Okey Ustaz, soalan daripada Faiz Ustaz. Lepas ni jangan tanya ada Pak Nur Muhammad. Tuan tanya saya berasah tuan teruk ni. Baik. Okey Ustaz, ni ada soalan Ustaz. Boleh Ustaz tanya? Ya, sila. Ni daripada Faiz. Dia pun macam nak kena belasah kat ni. Ustaz, bila kita tahu qada dan qadar adalah ketentuan Allah, wajarkah kita meratapi setiap musibah yang menimpa diri? Hang tu orang, bukan binatang. Binatang boleh dah tak meratap. Hang orang meratap. Takkan hang meratap, hang tak beriman dengan bapak kedat. Sifat meratap tu sifat manusia. Meratap ni lah, sedangkan bagi kehambaan hang tahu, tak boleh ubah. Yang hamba tu jangan ubah. Yang manusia ni meratap riau. Bila jenis manusia dia kena riau. Hang tak riau menyombong lah sebab hang tu manusia. Hang boleh nak beriman sangat sampai meratap pun. Sodok tembong ni, sodok drama ni. Nabi pun riau, hang pun riau. Apa? Riau tu sifat manusia, riau lah. Yang dia tak bagi jiwa menolak tu, jiwa dalam tu. Hambaan tu, jangan tolak. Riau ni sifat kita manusia, riau lah itu sifat kita. Takkan kerana sifat tu kita tak redha dengan Tuhan. Apa mereka? Ya Allah. Beriman sangat lah Gunun. Porah. Baik. Oh, sedap genau. Dalam duk meratap sedih. Nasi dua pinggan agak. Meratap sini. Gulai labu sentai agak. Tak balus macam mana bawang putih, bawang merah. Meratap pun. Makan dalam Nabi. Dia mati cucu dia. Hasan meninggal. Nabi riau. Sahabat tanya Nabi, hang kata jangan riau bila kematian. Aku tak kata jangan menangis. Aku kata jangan meratap. Meratap ni kehambaan hang tu tak senang. Kemanusiaan Nabi kata siapa yang kehilangan sesuatu yang dia kasih, dia tak riau, orang tu sombong. Betul. Bukan boleh tahan tambah kemanusiaan. Kita bukan boleh tu tahan. Jadi dua dengan kita. Tahu lah. Yang dia tak bagi itu jangan. Allah tak ada dah nak makan bihun. Tak ada dah. Semua dia mengetek. Tak bagi tu.
Baik, ada lagi. Silakan. Apa-apa Ada pun, lagi. apa-apa pun, saya nak pesan, jangan jadi Tuhan. Ya. Siapa duk mengabang, kita lah Tuhan, saya pijak sampai hancur. Tuhan konon. Tuhan apa? Minum air ketum. Jadi yang tu Ustaz, minta maaf Ustaz tanya. Adakah itu faham yang salah ataupun salah faham Ustaz? Dua-dua, salah faham pun dia, faham yang salah pun dia. Okey. Baik. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Apa bukti kata kita bukan Tuhan? Bila kita dianjurkan berdoa. Tu tanda kata kita bukan Tuhan. Betul. Walaupun kita duduk tinggi mana ilmu hakikat, kita Nabi anjurkan berdoa, maka itulah kita bukan Tuhan. Ya. Okey, Nur. Nur Sarian, angkat tangan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Nur. Ustaz, dalam syarah 4 tadi, yang bab 4, dia punya perenggan yang kedua, jadilah kamu warisan Rasul-Rasul, Nabi-Nabi dan orang syadik. Tadi Ustaz ada bagi tahu yang maksud warisan adalah mempunyai jiwa yang sama, iaitu selalu mengingati Allah. So Ustaz, macam kita tahu macam Rasul, Nabi-Nabi, diorang kan berdakwah kan. Jadi adakah menjadi satu tanggungjawab kepada kita untuk memberi kefahaman ataupun untuk menjelaskan ataupun untuk mengajak rakan-rakan kita yang bukan Muslim ni mengenal Allah? Adakah menjadi satu kemestian ataupun kewajipan? Ya. Lah ni saya nak tanya. Rakan-rakan non-Muslim kita tu yang ada di luar saya dalam ni. Dalam Malaysia lah. Terus dalam Malaysia lah ni dah 42 orang ni. Betul-betul kan Muslim ni. InsyaAllah. Apa tanda kata kita Muslim? Tanda dia Muslim Ustaz? Ya. Apa tanda kita Muslim? Kita kenal Allah lah. Macam mana yang kata kenal Allah? Maksudnya kita tahu kita tahu kita punya kedudukan kita. Kalau kita tahu kedudukan kita, orang Yahudi pun tahu kedudukan kata dia ada Tuhan. Orang Nasrani pun tahu kata dia ada Tuhan. Orang Majusi pun tahu kata dia ada Tuhan. Adakah dengan tahu itu kita dah jadi orang Muslim? Tak. Kalau tak, macam mana jadi orang Muslim? Baru Muslim, bukan mukmin ni. Kalau ikut yang saya belajar tu, perkataan Muslim tu datang daripada perkataan salama, sejahtera. Saya tak tanya perkataan. Saya tanya situasi Muslim tu macam mana. Nur kata kita tahu. Kita tahu kata kita ada Tuhan. Kalau kita tahu kata kita ada Tuhan, kita seorang Muslim. Yahudi tahu kata dia ada Tuhan. Nasrani tahu kata dia ada Tuhan. Majusi tahu kata dia ada Tuhan. Dia tak Muslim juga. Adakah dengan tahu tu kita dah Muslim? Apa yang membezakan? Dia punya pemahaman dia, bukan pemahaman lah. Maksudnya dia punya pengertian Tuhan dia tak sama dengan pengertian betul. Tuhan kita. Hak tu betul. Macam mana yang kata tak sama dengan mereka tu duduk di mana? macam kita macam saya lah, Ustaz perbetulkan kan.
macam saya tahu saya hidup dekat dunia ni bukan sementara. At the end saya akan jumpa dengan Allah. Okey. Tapi macam bagi dia orang, kalau yang orang Buddha ke, yang Kristian ke, dia orang tak ada kefahaman ataupun pemahaman tentang hari kebangkitan tu. Wallahualam. Benarnya, Nur, Ya Ustaz. benarnya beza Yahudi, beza Nasrani, beza Majusi, beza ateis. Ateis, orang tak ada agama ni, dengan kita yang kata muslimin ni, muslimat ni, ialah mengenal Muhammad. Itulah beza. Tuhan, semua orang percaya kat Tuhan. Yang menceritakan tentang Allah ni Muhammad saja. Ya. Yang mencerita tentang Allah, dan orang yang faham tentang Allah melalui penceritaan Muhammad ialah orang yang ada rasa. Ilmu saja tak cukup. Dia kena ada rasa. Okey. Okey Ustaz. Okey. Baik. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik. Okey Ustaz. Kalau tak ada apa-apa, kita tangguh dulu majlis kita. Dia pukul 11 dah, ya Allah. Terima kasih banyak-banyak semua. Minta maaf. Tak Zat, suara ada dua ni siapa? Tak tahu. Tak apa, tak apa. Tak apa. Tak apa, nak biar. Okey. Minta maaf banyak-banyak. Salah, silap, gedebuk-gedebak yang saya buat, yang tak sesuai, yang tak kena, saya minta maaf banyak-banyak. Okey? Okey. Kasar-kasar, saya perambat saat ni, saya labur, saya kepak, saya dash, saya buat macam-macam kilas semua. Sekadar nak heret tuan-tuan pergi duduk tempat yang layak tuan-tuan duduk. Apa dia? Hamba. Tuan-tuan pergilah duduk dekat hamba tu. Lagu mana? Muhammad. Hiduplah dekat Muhammad tu. Apa dia? Akhlak yang sempurna. Duduk kat akhlak tu, tuan-tuan pasti berjaya. Faham? Laqad kana lakum fihi Rasulillahi uswatul hasanah. Pada kejadian diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Apa dia? Khuluqul azim. Akhlak yang agung. No. Apa dia akhlak dia? Hablum minallah, hablum minan nas. Dua ni lah, duk tang dua ni elok lah. Kan? Duk tang ni. Dengan Tuhan senang je. Tuan-tuan jaga diri kita. Jangan ada yang lebih hebat dalam pandangan kita melebihi hebatnya pandangan Allah pada diri kita. Contoh, Tuhan tengok kita yang terbaik, kita tengok kemah yang terbaik. Jangan jadi gitu. No? Yang terbaik kita di sisi Allah bukan kemah kita. Tetapi kita ni pula kemah yang terbaik di sisi kita, bukan pandangan Tuhan tu. Maka di sinilah kita letak diri kita tempat yang salah. No? Apa yang Tuhan bagi ni untuk kemanusiaan tu saja. Dia tak melebihi daripada diri kita. Tuhan tengok ni, dia tak lebih. Jadi janganlah sembah dia. Jangan agungkan dia. Jangan jadikan dia sebagai tempat matlamat utama hidup. Kita ni, matlamat utama kita adalah Allah. Dan di mana matlamat yang kata Allah tu? Pada diri yang dia pandang. Di mana? Kita lah. Sebab tu semua ni ada kat kita. Puas hati ada kat kita, tak puas hati pun ada kat kita. Kita buat baik, bukan Tuhan yang syok. Kita buat baik, kita lah syok. Kita buat jahat, bukan Tuhan yang marah, bukan Tuhan yang tak seronok. Kita buat jahat, kita lah yang tak seronok. Sebab tu dia tak bagi buat, lagi kita yang tak seronok. Okey. Tuhan tak nak kena mengena, sebab saya kata dah, dia, kita ada, kalau kita tak ada, kan dia tetap macam dia. Yang duk celaru siapa? Yang duk celaru kita. No? Umur panjang kita jumpa lagi. No? Umur pendek sekat malam ni lah. Kan?
Kalau saya ruyuk pi dulu, tak ada lah. Tuan-tuan pi lah mengaji kat siapa-siapa pula. Kalau tuan-tuan pula yang ruyuk dulu, saya ajak orang lain pula. Kalau kita sama-sama ruyuk, masing-masing punya kubur lah. Kubur. Jangan duk rawit. Dalam kubur duk panggil-panggil lagi, bagi siku ni. Oh. Pandai balik, pandai buat, pandailah tanggung. Ya. InsyaAllah. Dan percayalah, selama tuan-tuan tak ada yang lain di hati, tuan-tuan tetap selamat. Baik. Selama di hati tuan-tuan tak ada yang lebih masyhur melainkan Allah dan Rasul. Tuan-tuan selamatnya dengan bimbang. No. Itu saya tak mau cerita lagi. Tunggu umur saya 60. Dan ni baru 54, lagi 6 tahun. Lagi 6 tahun, Shanas, baru saya cerita Shanas. Tunggu bagi lama sikit. Lagi 6 tahun mengaji, dan lah berubat semua dulu. Kan? InsyaAllah. Dan lebih kurang minta maaf banyak-banyak. Salah silap, kasar, kedebuk-kedebak, pada yang bertanya, pada yang kena marah semua. Ada apa? Sekadar nak mengeluarkan dari kejumutan, dari kesempitan jiwa dan akal. No. Tuan-tuan terbaik dah. Tak patut, tak layak duduk tempat sempit ni. Hidup tempat luas. Supaya kita jadi yang terbaik seperti yang Allah Ta'ala iktiraf. No. Dan minta maaf, lebih kurang. Dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma hdina diyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatan khashi'in niyatana niyatal mukhlisin wa a'malana a'malan salihin wa dhunubana dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa amitna bimauti syuhada واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أعلم.